Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Sejak dilaksana sedekat lalu, Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar telah melahirkan kira-kira 16,000 usahawan. Jelas Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, program itu membantu golongan kurang berkemampuan meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Tahun ini, 10 juta ringgit diperuntuk bagi pelaksanaannya, melibatkan 835 peserta dengan kerjasama 28 NGO. Tiada kompromi dalam usaha memelihara kualiti dan prestasi Pusat Pengajian Tahfiz. Tegas Ketua Pengarah JAKIM, institusi yang melahirkan ahli Al-Quran itu perlu dijaga sebaiknya meliputi aspek mutu pendidikan, keselamatan bangunan sekolah dan kelayakan guru. Ketika ini, terdapat lebih 1,200 pusat tahfiz berdaftar melibatkan kira-kira 90,000 penuntut di seluruh negara. Menteri Besar Selangor menafikan dakwaan berlaku kebocoran dan salah guna data rakyat negeri itu dalam melaksanakan polisi skim insurans Hayat Selangor sebagaimana yang tular di media sosial. Serentak itu, buat masa ini, pihaknya akan mengetatkan kawalan untuk tidak membenarkan semua pihak boleh mengakses kepada pra-pendaftaran polisi berkenaan. Duduk terlalu lama pada satu masa berpotensi meningkatkan risiko sakit jantung, kematian pramatang dan diabetes. Justru sesi X-Break atau aktiviti regangan ringkas perlu dipraktik bagi membudayakan gaya hidup sihat dalam masyarakat. Tindakan itu jelas Menteri Kesihatan wajar dilaksana kementerian dan agensi ketika menganjurkan sebarang bentuk aktiviti melebihi tempoh 2 jam. Kegiatan di tapak kuari dipercayai menjadi punca pencemaran sisa minyak di muka sauk loji rawatan air Ceras Batu 11 semalam. Pemerhatian mendapati sisa minyak memasuki Sungai Langat melalui saluran pembentungan. Pencemaran itu menyebabkan henti tugas sementara, namun tiada gangguan bekalan air dilapor. Persampelan di beberapa lokasi berkaitan telah ambil untuk analisa. Peruntukan membenarkan ikat jamin sementara menunggu perbicaraan selesai bagi tahanan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA antara syarat utama yang sedang diteliti untuk menambah baik akta itu. Timbalan Menteri di JPM, Undang-Undang dan Reformasi Institusi memaklumkan usaha meneliti penambahbaikan SOSMA hampir selesai. Sindiket pengedaran dadah yang didalangi seorang wanita warga Thailand tumpas selepas 4 individu ditahan bersama 16 kilogram syabu. Suspek dicekup menerusi 3 serbuan berasingan sekitar ibu negara pada Jumaat lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur mengesahkan kesemua suspek direman hingga esok. Polis sahkan berlaku insiden rusuhan di sebuah stesen minyak di Georgetown malam semalam. Ia babitkan 2 kumpulan lelaki dipercayai penyokong kelab bola sepak tempatan. Rusuhan berpunca daripada provokasi di luar stadium selepas perlawanan bola sepak antara Pulau Pinang dengan Kedah. 7 individu ditahan, turut dirampas batu, kon jalan dan kayu yang digunakan semasa rusuhan. Ini pula padah menjual gula dan minyak masak tanpa lesen. Seorang peniaga di Batu Kerau Perak bakal dikenakan tindakan undang-undang setelah premisnya diserbu KPDN. Kira-kira 5,000 kilogram gula termasuk 343 kilogram minyak masak bernilai lebih RM18,000 disita. Siasatan lanjut akan dijalankan terhadap syarikat pembekal-bekalan. Program Fellow Perdana merupakan satu rencana untuk memberi pendedahan kepada anak muda bukan sahaja mengenali sosok pimpinan tetapi memahami budaya kerja, tradisi dan budaya dalam kerajaan. Perdana Menteri berkata, fellow yang dipilih berdasarkan prestasi cemerlang sebagai persiapan untuk pimpinan masa hadapan. Sementara itu, kesemua 56 peserta fellow yang terpilih telah melalui sesi orientasi bermula pada 20 hingga 22 Ogos lalu di Institut Semarak Felda Bangi. Menteri Belia dan Sukan berharap peserta yang mengikuti program itu dapat memahami konsep Malaysia Madani dalam penugasan masing-masing.
Syarikat swasta disaran mengibarkan jalur gemilang di sekitar kawasan premis bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital berkata, usaha itu juga dapat menaikkan semangat patriotik rakyat Malaysia menjelang sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Ini pula bagi memenuhi keperluan orang ramai yang ingin menyambut Malam Ambang Merdeka pada 30 Ogos di KLCC dan Dataran Merdeka. Rapid KL akan melanjutkan operasi di 10 stesen rel hingga 2 pagi. Semua operasi rel merangkumi LRT, MRT dan monorail akan bermula seawal 4 pagi pada 31 Ogos sempena sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. 50 bas perantara percuma juga disediakan dari stesen MRT Putrajaya Central ke Dataran Putrajaya yang turut beroperasi bermula 4 pagi. 22 jalan menghala ke lokasi sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya akan ditutup sementara bagi kelancaran acara sambutan pada 31 Ogos. Penutupan jalan itu bermula dari pukul 5 hingga 11 pagi dan bagi memudahkan pergerakan orang ramai, penganjur menyediakan 2 bas perantara di Terminal Putrajaya Central dan PICC. 400 helai pakaian batik Malaysia bertemakan semangat kemerdekaan bakal mewarnai sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Baju kemeja lelaki dan wanita itu akan dipakai barisan jemaah menteri, tetamu kehormat serta urus setia sambutan. Penyediaan batik khas itu dilaksana dengan kerjasama KKD sebagai langkah memperkenalkan batik Malaysia yang merupakan warisan dan lambang identiti negara. Kedah dan Kelantan akan mengguna pakai logo serta tema sambutan Hari Kebangsaan seperti Kerajaan Persekutuan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Besar Kedah dan Timbalan Menteri Besar Kelantan. Di Sarawak pula, 4 program akan diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri di Mukah pada 30 dan 31 Ogos. Antaranya program Ambang Merdeka bakal berlangsung di Dataran Pehin Setiaraja, manakala Perhimpunan Hari Kebangsaan diadakan di Politeknik Mukah. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti menyatakannya selepas mengadakan kunjung hormat terhadap pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar. Sabah akan memperhalusi prosedur tertentu sebelum sambutan Hari Sabah digazetkan. Ia susulan keputusan Kabinet Negeri baru-baru ini yang memutuskan memperingati Sabah merdeka 60 tahun lalu. Timbalan Ketua Menteri menjelaskan sambutan berkenaan diraih pada 31 Ogos setiap tahun akan dimulakan di Tambunan 31 Ogos ini. KBS kini meningkatkan sasaran penyertaan belia dalam program Sekolah Rukun Negara kepada 100,000 peserta hingga hujung tahun ini. Keperluan sebagai usaha menyemarakkan kefahaman dan pengetahuan demokrasi kepada golongan sasar. Timbalan Menteri berkata, sasaran awal iaitu 60,000 penyertaan telah hampir dicapai menerusi pendekatan bersemuka serta digital seperti TikTok, YouTube dan Facebook. Sejarah baharu dunia perubatan negara tercipta apabila Jabatan Neurosurgery Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan berjaya menjalankan pembedahan secara sedar bagi mengeluarkan ketumbuhan pada otak pesakit wanita. Kaedah tersebut merupakan yang pertama dijalankan di Hospital KKM di Pantai Timur. Pengarah Kesihatan Pahang berkata, pembedahan berlangsung selama 5 jam terhadap pesakit berusia 38 tahun yang mengidap sawan akibat ketumbuhan. 11 portfolio Esko Selangor diumum hari ini untuk kepimpinan 5 tahun akan datang. Menteri Besar Selangor memegang 5 portfolio utama, antaranya pembangunan tanah dan sumber alam, keuangan dan tindakan ekonomi, pendidikan serta pembangunan modal insan. Barisan Esko yang dilantik menyatakan komitmen penuh dalam memastikan kelancaran pentadbiran negeri. 11 borang penamaan calon bagi PRK Parlimen Pulai dijual setakat semalam. Jualan borang penamaan bagi PRK Dun Simpang Juram turut mencatat jumlah sama. Pejabat Pilihan Raya Negeri memaklumkan kesemua borang dibeli Parti Amanah, PAS, Perikatan Nasional dan calon bebas. Hari penamaan calon bagi PRK Parlimen dan Dun berkenaan akan berlangsung Sabtu ini.
Sarawak meluluskan 2 projek pembinaan loji rawatan air yang baharu di Song dan Pekan Kapit. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi memaklumkan projek bertujuan meningkatkan kapasiti pemprosesan air bersih terawat bagi menampung permintaan. Keseluruhan kos projek bernilai RM280 juta. Latar Berembun dan Pusat Rekreasi Jeram Tui kembali dibuka kepada pengunjung masing-masing bermula September dan November ini. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, pembukaannya setelah melalui fasa naik taraf dan pemulihan infrastruktur sejak ditutup tahun 2021 berikutan bencana banjir. Bagi meningkatkan kesejahteraan penghuni penjara, kerjasama daripada universiti tempatan dialu-alukan. Ini bagi melaksanakan inisiatif menaik taraf kemudahan selain program pendidikan untuk anak-anak penghuni penjara. Pihak lain termasuk GLC dan agensi swasta juga diharap beri sokongan dan membantu sediakan peluang kerja kepada banduan. Inisiatif di bawah kerangka ekonomi madani berupaya meningkatkan keyakinan pelabur kepada ekonomi Malaysia. Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC yakin naratif baharu itu bakal menarik aliran pelaburan asing lebih besar ke dalam pasaran modal domestik. Dalam perkembangan lain, SC mendapati aduan serta pertanyaan mengenai kegiatan tidak berlesen serta penipuan meningkat ketara sejak pandemik COVID-19. Kebanyakan aduan yang diterima berkaitan skim haram yang dipromosikan melalui media sosial. SC telah melaksanakan pelbagai tindakan intervensi dan inisiatif untuk menyedarkan orang ramai. TNB mahu perluas portfolio tenaga boleh baharunya di pasaran antarabangsa sedia ada. Ini termasuk United Kingdom selain seluruh Asia Pasifik dan Eropah. Perluasan portfolio akan dilaksana melalui penubuhan dan peningkatan kepakaran dalam pembangunan aset. Ini meliputi tenaga solar dan angin yang disokong penyimpanan utiliti. Sarawak dan Sweden pula akan bekerjasama dalam pengurusan sisa buangan kepada tenaga WTE di Bumi Kenyalang. Pemilihan Sweden mengambil kira kejayaan dasar pengurusan sisa pepejal negara itu dalam penjanaan tenaga. Menurut Premier Sarawak, ia dapat jadi model bagi sistem pelupusan sampah buangan lebih mampan di Sarawak. Ini penting bagi memastikan kesejahteraan rakyatnya pada masa depan. Lebih 350 peserta industri menyertai sesi Dialog Belanjawan 2024 anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Semua cadangan penambahbaikan yang dikemukakan akan dijadikan perbincangan dan input dalam Belanjawan 2024 yang dijadual dibentang 13 Oktober. Sesi dialog seterusnya akan diadakan di Sabah 7 September nanti. Rusia dakwa berjaya pintas 4 peluru berpandu Ukraine yang disasar ke arah kawasan bekalan senjatanya. 39 drone turut ditembak jatuh. Serangan didakwa datang dari arah Donetsk, Zaporozhye dan Kherson. Ukraine mengaku serang Rusia dengan 26 pertempuran disahkan berlaku dalam masa 24 jam lalu. Di Battagram, Pakistan, 8 individu yang terperangkap selama 15 jam dalam kereta kabel rosak berjaya diselamatkan. 6 daripadanya pelajar sekolah. Kerosakan berlaku disebabkan 3 wayar keluli terputus. Situasi cukup mendebarkan kerana kereta kabel itu rosak dan tergantung di atas sebuah jurang antara 2 gunung. Ia menyukarkan operasi menyelamat. Kebimbangan rakyat Jepun meningkat susulan pendirian pemerintah untuk lepaskan sisa air terawat dari loji nuklear Fukushima esok. Pelepasan ke Laut Pasifik membabitkan kuantiti lebih 1 juta tan metrik. Meski ditentang banyak pihak, Perdana Menteri bertegas pelepasan sisa air terawat nuklear itu adalah selamat. Malah pelaksanaannya dapat lampu hijau daripada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa PBB. Ribut Franklin dijangka landa Dominican Republic dan Haiti hari ini. Amaran berpindah ke tempat pelindungan telah dikeluarkan kepada penduduk. Ia susulan ramalan hujan lebat, tanah runtuh dan banjir besar. Sekolah dan pejabat kerajaan di Dominican Republic ditutup sepenuhnya mulai semalam. Arahan dikeluarkan ketika ribut menuju ke Pulau Hispaniola yang dikongsi dengan Haiti.
Gunung berapi Ubinas di Peru meletus 2 kali Isnin lalu. Ia mengakibatkan kawasan sekitarnya gelap kerana dilitupi abu dan asap tebal. Ubinas, gunung berapi paling aktif di negara itu, bulan lalu ia meletus 4 kali. Pihak berkuasa keluarkan amaran tahap jingga selain isytihar darurat selama 60 hari. 18 terkorban dalam kebakaran hutan di utara Greece yang berlaku sejak 4 hari lalu. Pihak berkuasa sedang siasat kemungkinan kesemua mangsa yang maut adalah pendatang asing tanpa izin. Ini kerana tiada penduduk kawasan itu dilapor hilang. Operasi memadam kebakaran giat dijalankan namun berdepan kesukaran akibat cuaca panas dan kering. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini Berita Petana bersama Fatil Hidayat dan Hazel Desmond untuk paparan komprehensif di Semadani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum.